Pada malam ni kita ada beberapa topik. Okey, topik pertama adalah tentang masalah penyakit yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan buah pinggang. Okey, topik kita yang kedua adalah tentang perkongsian produk. Kita punya YKK dan kita punya YKS. Kedua-dua produk ni adalah sangat-sangat bagus untuk masalah buah pinggang. Okey. Dan selepas tu insya-Allah kita akan ada ke testimoni sharer. Okay, kalau dia ada, okay. Beliau akan berkongsi tentang pengalaman beliau lah bila mengamalkan kita punya produk. Okay, dan sesi yang terakhir insya-Allah kita akan ada sesi round up oleh kita punya Special Vice Manager Puan Nina Malinda. Okay, so get ready Okay, tanpa melengahkan masa lagi, kita jemput kita punya speaker kita yang pertama, Vice Manager Puan Ayah Syahdan, untuk berkongsi dengan kita dengan topiknya penyakit berkaitan buah pinggang. Okay, silakan. Okey, terima kasih Puan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Puan MC kata tadi, saya punya topik pada hari ini adalah, pada malam ni ialah berkaitan penyakit buah pinggang. Okay, so terlebih dahulu nama saya Ayah dan saya dah agak lama dalam Chuang Ho. Bermula sebagai biasa-biasa saja, masa tu tak sedar yang badan kita tak sihat, tapi lama-lama bila dah belajar tentang kesihatan barulah sedar tahap kesihatan kita dekat mana. Okay, dan malam ni saya nak share penyakit yang berkaitan buah pinggang. Mungkin dulu penyakit buah pinggang ni biasanya orang yang dah agak berusia baru ada sakit buah pinggang ni dan bila orang kata dah sakit buah pinggang tu macam, kalau dulu-dulu lah rasa macam dah serius sangat. Tapi sekarang ni sad to say, ramai orang di usia muda pun dah mengalami sakit buah pinggang ni. Okay, dah jadi normal pula. So apa dia penyakit yang berkaitan dengan buah pinggang ni? So pertama sekali, apa kita kena tahulah sebenarnya apa fungsi buah pinggang. Okay, buah pinggang ni kalau tengok dalam diagram ni dia terletak pada bahagian kiri dan kanan pinggang kita. Dia sebenarnya terletak di bahagian belakang, dan buah pinggang adalah sebahagian daripada sistem urinari kita, okay, dalam kita punya body system. Dan buah pinggang juga adalah organ pertama yang menerima darah, dan salah satu fungsi dia ialah untuk menapis bahan toksin dan sisa dekat dalam darah. Okay, so salah satu fungsi utama dia bila dah dapat yang organ pertama sekali yang terima darah tadi kan, lepas tu dah tapis darah tersebut, dan sebahagian daripada sisa-sisanya akan dibuang melalui air kencing, dan darah yang telah ditapis sepatutnya diedarkan kembali kepada seluruh badan. Dan fungsi lain juga, buah pinggang dia sebenarnya membantu mengawal tekanan darah dengan mengimbangi kandungan air dekat dalam badan. Okay, so ada beberapa fungsi buah pinggang sebenarnya. Okay, bukan sahaja menapis. Okay, dalam buah pinggang ada satu unit yang sangat-sangat penting bertanggungjawab untuk proses penapisan ni, namanya nefron. Okay, dan pada setiap buah pinggang, kita ada 2 buah pinggang kiri dan kanan, dan pada setiap buah pinggang ada 1 juta nefron sebenarnya. Okay, dan buah pinggang juga berfungsi untuk mengekalkan kesihatan tulang, di mana vitamin D dihasilkan sebahagiannya melalui buah pinggang. Okay, by default buah pinggang seorang yang by default akan ada mempunyai 2 buah pinggang. Okay, tetapi ada juga setengah orang dilahirkan dengan 1 saja buah pinggangnya. Okay, dan ada juga orang dilahirkan dengan buah pinggang yang saiz sedikit kecil daripada normal. Okay, itu adalah antara beberapa jenis buah pinggang lah. Okay, walau macam mana pun, jika seseorang tu telah dilahirkan dengan keadaan buah pinggang yang normal,
mungkin kita kata dia memang dah dilahirkan dengan sedikit kecacatan sebab buah pinggang dia tak cukup satu ataupun buah pinggang dia sedikit kecil daripada normal. Tetapi jika buah pinggang dia normal sekalipun, jika tidak dijaga dengan baik, boleh jadi rosak. Okay, dan ya memang ada orang yang dilahirkan dengan keadaan buah pinggang yang tidak berapa normal, dan walau bagaimanapun organ-organ yang kita dapat secara lahir itu kita kena jaga dengan baik supaya dia tidak jadi lebih mudarat atau bukan nak kata kita tak boleh buat apa-apa sebab dia dilahirkan begitu, tak. Mesti ada sesuatu yang kita boleh lakukan untuk pastikan buah pinggang tersebut walaupun kecil, walaupun hanya satu, dapat berfungsi dengan sebaik yang boleh lah. Okay. So ini gambaran lah tentang yang saya sebutkan tadi, nefron tadi. Yang kita kata nefron tu adalah adalah unit penting untuk penapisan. So secara kasarnya macam mana proses dia lebih kurang, kalau tengok warna merah dekat sini, nampak warna merah ni adalah darah yang masuk ke dalam badan, dan pertama sekali organ yang menapis darah tersebut ialah buah pinggang. So bila buah pinggang dah tapis, yang line biru ni pula dia keluar balik kepada seluruh badan, iaitu darah yang telah ditapis dan nak pergi ke seluruh badan. Dan ada lagi satu saluran warna kuning ni adalah sisa-sisa kotoran yang nak dibuang melalui air kencing. Okay. So ini adalah satu sistem nefron, dan dalam setiap buah pinggang tadi kita dah baca dia ada 1 juta nefron ini. Okay. Okay, so apa dia punca yang menyebabkan buah pinggang rosak? Buah pinggang tadi kita dah tahu kan ada banyak-banyak fungsi, tapi macam mana buah pinggang boleh rosak pada zaman sekarang ni? Salah satu sebab utama ialah merokok. Merokok boleh merosakkan buah pinggang. Pemakanan yang tidak sihat, maksudnya banyak sangat makan makanan proses zaman sekarang ni kan, banyak makanan yang bergula, makan tak tentu masa, okay? Minuman beralkohol yang terlampau banyak pun boleh menyebabkan buah pinggang rosak. Gaya hidup tidak aktif, tidak bersenam, ataupun tidur tidak kena pada waktunya. Patutnya malam tidur tapi dia tidur waktu siang. Okay, mungkin faktor kerja, mungkin faktor gaya hidup, dan juga ambilan ubat-ubatan tanpa pemantauan pun boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. So sekarang ni ada banyak sangat suplemen ataupun ubat-ubat yang kita boleh beli sendiri di farmasi. Okey, jika tidak dipantau dan tidak kadang-kadang ada orang makan ubat tanpa tahu secara keseluruhan fungsi ubat tersebut, vitamin-vitamin yang boleh dibeli dengan mudah. Jika tidak dijaga dos dan sebagainya, boleh sebenarnya merosakkan buah pinggang, especially bila ubat-ubatan yang kita amalkan itu bukan berasaskan semula jadi tetapi berasaskan sintetik. Dan baru-baru ni viral dekat social media, ada seorang muda yang baru berusia 22 tahun, okay, katanya sudah menghidap penyakit kencing manis, tapi kencing manis juga sebenarnya boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang, ya, untuk pengetahuan. Dan macam mana orang muda ni berusia 22 tahun boleh mengidap kencing manis? Katanya pengakuan beliau ialah salah satu tabiat beliau setiap hari ialah minum air gas. Okay, so kita tahu itu adalah salah satu contoh pemakanan yang sangat tidak sihat, dan jika kita amalkan setiap hari pula tu, air gas tu dah memang tak sihat. Lepas tu kita amalkan setiap hari pula tu memang mengundang pada kerosakan badan lah. Okey, apakah simptom-simptom penyakit buah pinggang? Antaranya ialah mungkin kita perasan jumlah air kencing berubah. Selama ni air kita kencing biasa tapi tiba-tiba jadi bertambah banyak ataupun berkurangan. Boleh juga jadi kencing berbuih. Ini biasa menjadi bila protein berlebihan telah dikemukan. Kaki dan buku lali bengkak. Okey. Kadang-kadang kita panggil water retention. Kelopak mata bengkak di waktu pagi ataupun sembab. Okey, sembab kat bawah ni. Ada orang masuk sekejap. Ada orang nak masuk. Sorry, tak perasan.
Okey, kelopak mata bengkak di waktu pagi ataupun sembab dan tekanan darah tinggi. Okey, tekanan darah tinggi ni dia dekat sini dia kata simptom penyakit buah pinggang. Tetapi pada satu keadaan yang lain, bila orang mengalami tekanan darah tinggi, dia juga boleh menyebabkan buah pinggang tu rosak. Okey, macam mana? Sebabnya buah pinggang ni ada banyak sangat salur darah dekat dekat area dia, dan bila kita ada tekanan darah tinggi, kita punya darah akan jadi sedikit pekat. So bila darah pekat tapi ada banyak salur darah halus dekat buah pinggang, lama-lama akan beri tekanan dan merosakkan buah pinggang tersebut. Mungkin juga air kencing boleh berdarah. Ini adalah salah satu simptom juga yang um, bagi tahu kita buah pinggang kita bermasalah. Dan gatal-gatal satu badan menunjukkan bahan toksin dah terkumpul, sukar memberikan fokus sampai sampai terganggulah kita punya fokus, dan kadang-kadang boleh mengganggu kewarasan kita. So ini adalah simptom-simptom biasalah kalau kita dah mengalami sakit buah pinggang. Okey, 3 penyakit buah pinggang yang biasa boleh dikategorikan. Pertama ialah chronic kidney disease, kidney failure atau kidney cyst. So malam ni saya akan sharekan sedikitlah tentang chronic kidney disease ni ya. Okey, chronic kidney disease ni boleh dibahagikan kepada 5 stage, 5 tahap. Kadar GFR ialah kadar penapisan dia lah, kadar macam mana buah pinggang ni boleh menapis. So sepatutnya lebih tinggi lebih baik lah. Okay. Untuk CKD atau chronic kidney disease tahap pertama, biasanya bacaan adalah lebih daripada 90. Peringkat kedua, bacaan GFR dia antara 60 ke 89. Jika bacaan GFR adalah di antara 30 ke 59, dipanggil CKD peringkat ketiga. Peringkat keempat GFR dia biasanya bacaan 15 ke 29, dan jika GFR ataupun kadar bacaan ataupun kadar kebolehan buah pinggang boleh menapis adalah kurang daripada 15, maksudnya itu adalah CKD peringkat 5 yang paling tinggi lah. Okay. Okay, biasanya bila CKD ni tahap 1 dan 2 kadang-kadang dah kadang-kadang tak berapa nak realise benda ni. So kidney disease lebih kurang sama dengan liver disease. Dia adalah silent organ, maksudnya bila dah teruk barulah nampak simptom-simptom dia, dan biasanya barulah pesakit akan sedarlah tentang penyakit yang dihidapinya. Okay. Tapi simptom mula menonjol pada peringkat ketiga sebenarnya. So kalau kita bertindak cepat, pada peringkat ketiga tu dah detect dan dah mula rawat dan mula ubah lifestyle, jaga pemakanan, insya-Allah kita punya buah pinggang tidak akan melarat ke peringkat keempat dan seterusnya. Okay. Tetapi jika dekat peringkat ketiga pun kita dah nampak dah mula ada signs tapi kita tak peka ataupun tak perasan simptom-simptomnya dan tidak jaga pemakanan, boleh merebak ke peringkat 4 dan peringkat kelima. Okey, kalau sebelum ni pernah tengok kita punya session, saya ada pernah share kalau tak silap minggu lepas, sesi sebelum ni tentang healing crisis, dan ini saya ulang kajilah tentang Pathways to Health and Disease by Dr. Bernard Jensen, di mana kalau kita refer pada carta ni, daripada kiri ke kanan sebenarnya adalah peringkat kesihatan kita, tahap penyakit daripada sihat hingga ke kronik. Okay, yang last sekali adalah degenerative disease. Dan untuk kita nak baik pulih, walau di mana tahap kita berada pun, untuk kita nak baik pulih, kita mestilah melalui healing process path, iaitu patah balik jalan-jalan yang pernah kita lalui. Okay.
So saya nak menggunakan carta ni, saya inspired by this carta untuk saya nak tunjukkan tentang CKD punya perjalanan. Okay, so ini kalau berpandukan pada carta Dr. Bernard Jensen tadi tahap 1 hingga tahap 5 punya CKD. So tahap 1 sebenarnya buah pinggang kita dah mula mengalami kerosakan, tapi baru mild, baru sikit dan dia hampir dapat berfungsi secara normal. Buah pinggang tu masih hampir dapat berfungsi secara normal tapi bukan 100%. Biasanya masa ni memang tak nampak lagi lah simptom. Okay. Bila dah masuk tahap kedua, CKD tahap kedua, simptom pun biasanya belum menonjol. Tapi dekat sini sebenarnya buah pinggang dah mula rosak lebih teruk lah daripada tahap 1. So tadi saya ada mention tahap ketiga adalah di mana simptom CKD ni dah mula menonjol. Okay. Antara simptom-simptom ni seperti yang telah saya bacakan tadi, kencing berbuih ataupun bengkak kaki, ada eye bags bawah mata dan sebagainya. So dekat sini bacaan GFR dia antara 30 ke 59 lah. Okay. Biasanya dekat sini doktor mungkin dah ada bagi ubat rawatan, okay, ataupun kalau siapa yang dah peka dengan dia punya simptom-simptom ni mungkin dah cuba ubah lifestyle, ubah pemakanan supaya keadaan buah pinggang dia tidak jadi makin merosot. Okay, dan tahap keempat biasanya keadaan buah pinggang dah jadi lebih teruk dan dekat sini biasanya rawatan yang doktor cadangkan ialah rawatan yang menggantikan fungsi buah pinggang, contohnya dialisis lah. Okay, dialisis adalah satu rawatan yang biasanya doktor akan sarankan di mana ia bantu untuk menggantikan fungsi buah pinggang kita. Okay, nampak tak rawatan ni sebenarnya tidak merawat pun. Okay, dia bukan merawat tapi dia adalah satu kaedah yang nak bantu badan kita dapat berfungsi, iaitu buah pinggang kita dah tak boleh berfungsi, dia gantikan dengan dialisis. Dan jika kita punya buah pinggang jadi lebih teruk, lebih melarat, dialisis dikerapkan ataupun jika umur kita masih panjang dan keadaan badan kita masih baik, boleh melalui surgery, biasanya akan disarankan untuk membuat kidney transplant. Okay. Tetapi of course dialisis dengan kidney transplant ni ada kesan sampingan dia lah. Okay. Dan cara untuk kita nak reverse balik secara holistik, of course macam carta Dr. Bernard Jensen tadi, kita perlulah melalui proses perjalanan patah balik. Okay, patah balik ke kiri. Okay. Okay, salah satu contoh penyakit yang melibatkan buah pinggang ialah gout. Okay, gout ni kalau dulu-dulu mungkin saya tak pernah, jarang dengar lah. Okay. Tapi sekarang ni kawan-kawan saya pun seusia ramai dah masuk kelab ni katanya. Okay, kelab ni makin besar lah ahlinya sekarang ni dan ini mungkin pada kebanyakan kita macam rasa tak ada apa-apa. Tetapi pada pesakit gout, katanya sakit yang dialami sangat-sangat sakit. Seolah-olah yang saya pernah dengar lah, okay, daripada pesakit gout sendiri, katanya sakit gout ni bila kaki dia bengkak, okay, tengah sakit, kalau ada sehelai tisu dilalukan atas kaki pun rasa macam kakinya sedang dihiris oleh pisau. Itu betapa sakitnya lah. Saya tak pernah mengalami tapi ini adalah pesakit gout sendiri yang cakap. So macam mana gout ni sebenarnya terjadi? Gout ni sebenarnya adalah disebabkan oleh lebihan uric acid dalam badan yang perlu dikumuhkan melalui buah pinggang. Okay, tadi kalau kita tengok balik fungsi buah pinggang. Fungsi buah pinggang tadi yang awal-awal tu bila dia dah tapis, okay, kalau yang warna merah ni adalah darah yang masuk ke dalam buah pinggang untuk ditapis. Bila dah tapis, darah yang bersih keluar ke warna biru, line warna biru ni. Dan sebenarnya line warna kuning ni adalah sisa-sisa kotoran
yang keluar melalui air kencing lah. So masalah gout ni adalah bila sisa-sisa kotoran tu tak dapat dikeluarkan melalui air kencing dan dia jadi lebihan uric acid. Okay? Dan dia punya lebihan uric acid tu akan crystallize di sendi-sendi. Biasanya sendi kaki ataupun sendi di jari-jari tangan. Okay? Dan uric acid ni sepatutnya diproseslah dan dikumbuskan di buah pinggang, tetapi kegagalan buah pinggang kita punya function menyebabkan ia tidak dapat berlaku. So uric acid ni biasanya orang kata siapa yang sakit gout, sakit buah pinggang tak boleh makan makanan yang tinggi uric acid. Contohnya makanan yang ada tinggi purine, makanan seafood, okay, kacang-kacang yang tinggi uric acid tak boleh diamalkan oleh pesakit gout. Tetapi kesianlah juga sebabnya kacang-kacang, sumber-sumber protein ini diperlukan oleh badan sebenarnya. Sebenarnya diperlukan oleh badan. Tapi pesakit gout dah tak boleh ambil protein ni sebab ia akan membebankan buah pinggang dia. Sebab buah pinggang dia tak dapat berfungsi dengan baik. Jadi sebenarnya solution untuk kita stopkan pengambilan protein juga tidak berapa membantulah pesakit ini. Sebab nanti badan dia dah kekurangan protein pula kan. Tapi kalau dia ambil juga protein tu tanpa merawat buah pinggang pun masalah juga. Kan nanti dia punya masalah gout dia akan jadi lebih teruk. Okay, so kalau siapa yang tak tahu penyakit gout tu apa, dia lebih kurang dalam gambar ni lah. Okay, lebihan uric acid tu crystallize dekat sendi-sendi, nampak tak dia menghimpit sendi-sendi tu di antara ruang tu. Jadi beradang berlaku di bahagian sendi tersebut, bengkak, merah. Nampaklah macam dekat gambar ni kaki ni jadi merah, bengkak dan sakit, teramat-amat sakit sebenarnya. Okay, dan ia juga boleh berlaku di sendi-sendi tangan. Okay, so biasanya kalau dah tahap sakit macam ni, orang memang tak tahan. Okay, biasanya akan ambil painkiller lah untuk redakan sakit tersebut. So, tapi ada juga painkiller ataupun injection pun ada limit dia. Kita tak boleh ambil sampai bila-bila. Okay, jika doktor tu beretika, dia akan bagi tahu pesakit dia. Injection ni ada limit, ada had. Tapi pernah kita dengar kes yang setiap kali dia sakit, dia memang ambil jab. Setiap kali sakit, memang ambil jab. Katanya doktor tu bagus. Sebab pergi je dekat doktor tu, terus hilang sakitnya. Tapi sampai satu tahap, jab tu dah tak berkesan lagi. Okay, so dekat situlah bila kita baru sedarlah yang memang tak boleh buat apa selain kita kena patah balik dan pulihkan balik kita punya fungsi buah pinggang. Okay. Jadi jika ada yang tanya macam mana adakah sakit buah pinggang ni dapat baik pulih? Kalau kita refer pada carta Dr. Bernard Johnson yang pernah saya sharekan sebelum ni dalam healing process path, apa-apa penyakit walaupun dah sampai tahap kronik atau degeneratif pun boleh berpatah balik dengan syarat kita ikut laluan yang sama macam mana penyakit itu terjadi dan kalau kita nak pulih balik secara holistik, kita mestilah jaga selain daripada rawatan yang kita ambil, perlulah kita jaga lifestyle kita, gaya hidup, amalkan senaman, perlu jaga pemakanan, diet yang seimbang dan juga cut sugar, cut tepung, cut benda-benda yang boleh merosakkan badan, no processed food dan sebagainya. Dan apa yang ketiga, kalau boleh kita elakkan masukkan lagi toksin. Contohnya painkiller tu memang melegakan terus sakit time tu kan, tapi kita kena ingat kalau kita tak tahan sangat sampai tak boleh buat kerja, kita ambil painkiller untuk redakan sakit tersebut, tetapi kita perlu ingat sakit tu masih ada sebenarnya, cuma kita tak rasa. So jika sakit tu masih ada, usahalah untuk merawat, sebab kalau kita tak usaha untuk merawat, bila painkiller tu dah hilang dia punya efek, kita akan sakit kembali. Okay, dan itu saja saya nak share tentang penyakit buah pinggang. Ada apa-apa soalan ke setakat ni? Sekejap, saya tengok dekat ni ada soalan ke tidak.
Okay. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang ataupun boleh tanya dekat dalam chat. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya ulang balik. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya nak serahkan balik kepada MC. MC ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada kan MC? Ada apa-apa yang saya tertinggal ke? Allah tak ada dapat. Okay. So mungkin saya boleh buat rumusan sikit buat rumusan. Buah pinggang ni seperti organ-organ lain dalam badan kita, semuanya ada fungsi yang tersendiri. Okay. Secara by default kita memang dilahirkan dengan 2 buah pinggang, tapi ada yang lahir dengan 1 buah pinggang, ada yang lahir dengan buah pinggang yang besar sedikit kecil. Walau macam mana pun kita perlu menjaga kesihatan buah pinggang kita. Walaupun kita lahir dengan keadaan buah pinggang yang sihat, tak semestinya dia akan sihat sampai bila-bila. Kalau kita rosakkan dia akan menyebabkan kita dapat penyakit. Dan walaupun kita dilahirkan dengan sedikit kekurangan, mungkin keadaan organ-organ kita yang tak berapa normal, kita tetap perlu menjaga supaya kita punya organ dapat berfungsi dengan sebaik mungkin. Dan jangan lupa kita masih ada banyak organ lain yang perlu dijaga. Okay, dan semua manusia kadang-kadang ada demam, semua manusia kadang-kadang akan diserang apa-apa penyakit. So kita kena mantapkan keseluruhan sistem badan kita supaya dapat bersedialah untuk menangani apa-apa keadaan. Okay. Okay, so jika tak ada apa-apa soalan, saya nak serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak-banyak Puan Aya di atas penerangan tentang buah pinggang fungsi buah pinggang. Okay, so saya nak tambah sikit lah bukan tambah lah, macam tadi fungsi buah pinggang salah satunya adalah untuk menapis darah kan. Sebenarnya darah yang nak ditapis tu bukannya sikit tau. Kalau baca kan dia ada 200 liter darah yang perlu ditapis. Bayangkan kalau 200 liter tu bayangkan macam botol air mineral yang besar tu kan, ada berapa? 100. 100. Banyak gila kan, hanya untuk dihandle oleh kita punya buah pinggang yang comel tu je. So kalau kita merosakkan, macam kita makan benda-benda berlemak ke, kita tambah banyak-banyak toksin, memanglah kita punya buah pinggang tu akan terpaksa bekerja lebih untuk menapis kita punya darah. Dan kena ingat bila buah pinggang kita dah rosak, dah tak boleh nak berfungsi dengan baik, dialisis tu bukanlah salah satu rawatan. Dia hanya, dialisis ni hanya buat salah satu je tugas kita punya buah pinggang. Sebenarnya ada banyak lagi kan kita punya tugas buah pinggang. Okay, so saya nak teruskan pada kita punya speaker yang kedua. Beliau akan berkongsi dengan kita tentang 2 produk kita yang sangat-sangat hebat, iaitu kita punya YKK dan kita punya YKS. So saya nak persilakan Vice Manager Puan Aisyah Kim. Dia dah bersedia? Silakan. Assalamualaikum semua, selamat malam. Terima kasih MC. Kejap Okey. So malam ni topik saya ialah berkenaan 2 produk targeted kita, iaitu YKK dan YKS. Okey, so sebenarnya apa beza 2 produk ni? Sekejap lagi kita cerita Okey. So ini briefing dulu. Okey, ni tadi Cik Aya dah cerita lah. Okey, Aya dah cerita pasal fungsi buah pinggang kan. So kita cepat-cepat je lah lalu kat sini So tanggungjawab buah pinggang ni salah satunya ialah menapis 200 liter air dalam masa 24 jam. Macam MC kita cakap tadi. Okey, lepas tu mencuci darah daripada toksin, tukar bahan kumur kepada air kecil, seimbangkan air dalam badan. Dia mengeluarkan hormon yang mengawal tekanan darah.
menyingkir dan juga dia terlibat dalam penyingkiran ubatan. So kalau kita makan banyak ubat, satu hati lah akan detox dan next akan lalu dekat kita punya buah pinggang. Okay. So kalau kita punya buah pinggang tak sihat, tadi pun ayah dah cerita panjang. So saya just share sikit tanda-tanda buah pinggang yang bermasalah lah. Okay, tanda-tanda buah pinggang bermasalah, salah satunya ialah turun berat atau kurang selera. Okay, tapi taklah semestinya kalau turun berat badan tu kita punya buah pinggang bermasalah. Ini kita boleh tengoklah kita punya tanda-tanda ni ada 2-3 tak. Okay, so dia banyak kemungkinan, cuma ni antara kemungkinan kalau kita punya buah pinggang dah tak bekerja dengan baik lah. So salah satunya ialah turun berat atau kurang selera. Kedua, bengkak. Okay, kalau kaki bengkak, tangan bengkak, bengkak dia bukan bengkak lemak tau, dia macam kadang orang panggil sembab sembab air. So itu kadang-kadang sebab dia tak dapat nak buang air tadi kan, patutnya dia balancekan air. So bila tak dapat balancekan air dengan efisien, so dia jadi bengkak lah, air terkumpul dalam badan kita. So ketiga, nafas kita jadi pendek dan kita cepat penat. Keempat, kadang-kadang ada darah bila kita buang air tu kan, ada darah, ada buih. So ada lain macam sikit kan. Itu antara tanda-tanda juga buah pinggang kita bermasalah lah. Lepas tu peningkatan buang air. Kadang-kadang kecil manis pun ada peningkatan buang air kan. So kalau problem buah pinggang pun kadang-kadang dia ada efek kepada kita punya peningkatan membuang air kecil dan juga gatal-gatal kulit. Okay, sebab tadi dia punya kerja keluarkan toksin kan, keluarkan bahan kumur. So bila dah tak efektif untuk membuang bahan-bahan toksin ni, darah kita mungkin tak berapa bersih dan air pun sembab. Jadi kita punya kulit senang jadi gatal-gatal. Okay, so kalau ada tanda-tanda ni kita boleh take note lah. Check balik kita punya badan, nak buat check up ke. Okay. So bagi yang dah lama dalam Chuang Ho, mungkin perasan kita ada dua jenis linzi lah. Satu basic, satu yang latest yang baru-baru ni dalam 2-3 tahun ni company ada keluarkan ETL, iaitu kita punya equivalent targeted linzi atau linzi tersasar. Okay, so yang basic linzi ni termasuk yang kita punya Jiaho, kita punya YK Ganirematu, Nutri Health tablet. Okay, ini semua yang tergolong dalam kita punya basic linzi lah. So yang tergolong dalam ETL ni ialah kita punya YKC untuk kanser, YKI untuk immune system, YKB untuk bone dan juga yang saya nak cerita malam ni ialah YKS dan YKK. So YKK dan YKS ni sebenarnya dia dua benda yang sama untuk tersasar untuk buah pinggang. Cuma beza dia ialah YKK ini dalam bentuk serbuk, YKS dalam bentuk tablet. Okay, so itu je beza dia, tapi dia punya fungsi dia punya nilai ganoderma dia tu sebenarnya sama je, cuma dia bentuk dia berbeza. So YKK ialah serbuk, YKS ialah tablet. So apa beza basic dengan ETL ni, tersasar ni? Basic ni kalau kita ada penyakit yang kronik, contoh macam masalah buah pinggang lah. Kalau kita ambil yang basic, dia bekerja tu kalau tengok kat arrow ni kan, dia bekerja dia lambat sikit, slow sikit. Jadi kalau kita pilih untuk ambil yang basic, mungkin dia punya nak baik tu mungkin lambat sikit. Mungkin healing crisis dia lama sikit sebab dia nak detox tu ambil masa, dia lambat sikit. Jadi kalau kita tak ada penyakit yang berat, just nak makan untuk general health tu insyaAllah okey. Tapi kalau kita ada penyakit yang kronik yang dah bertahun-tahun, dah banyak tahun kita ada masalah buah pinggang baru ni ada orang tanya saya kalau dah 9 tahun dialisis, boleh tak ambil basic je? So kalau dah 9 tahun dialisis tu kita tak tahulah condition dia punya buah pinggang macam mana kan. So kita tak advise lah ambil yang basic ni sebab kita risau kalau beli jadi bazir pula. So kita akan suggest ambil lah yang ETL ni, memang dia kerja dia ialah kalau tengok dekat arrow ni, ETL ni tugas dia ialah untuk bekerja lebih cepat untuk penyakit yang kronik. Dia kerja dia cepat tapi kita tak payah ambil dos yang banyak. Kalau yang basic ni kita mungkin perlu ambil banyak. Jadi beza dia walaupun ETL ni kadang-kadang orang compare harga tapi actually harga dia berbaloi. Okay, sebab dia kerja dia lebih tersasar. Contoh macam buah pinggang kalau kita ambil basic, dia maybe tak pergi buah pinggang terus. Dia maybe jalan-jalan pergi tempat lain kat badan kita. Tapi kalau kita ambil yang ETL ni, memang dia punya molekul semua dia dah macam orang kata macam specialist lah. Dia macam kita pergi hospital pakar kan. Kan harga dia lain sikit tapi dia pakar.
Kalau kita ambil basic ni, macam kita pergi jumpa doktor-doktor yang HO ke kan, dia tak tahulah, dia lambat sikit bekerja. Okay, so kalau kita nak yang betul-betul spesifik untuk kita punya masalah penyakit yang betul-betul spesifik, memang suggested ETL sebab dia akan lebih cepat. Okay, dia lebih tersasar. Itu beza yang basic dengan targeted ni lah. Kalau siapa yang tak tahu lagi. Okay. So YKK dan YKS, macam saya cakap tadi, dia sama je. Cuma dia dalam bentuk berbeza. So dia tersasar untuk khusus untuk kesihatan buah pinggang. Okay, so apa beza dia dengan linzi lain ialah dia lebih pekat. Ni compare dengan basic tadi. Lebih pekat, dia lebih efektif. Dan kita ambil dos yang lebih rendah. Tetapi kesan dia lebih cepat. Okay, itu satulah. Kedua, untuk YKK dan YKS ni, dia satu-satunya kita punya spesies linzi yang ada asid lucidinik yang tinggi. Saya besarlah sikit Okay, so yang linzi lain, asid lucidinik ni tak tinggi. Dalam YKK dan YKS ni saja ada asid ni yang tinggi. So asid ni memang sesuai untuk tempat-tempat yang halus seperti kita punya buah pinggang. So kita punya saluran darah kat buah pinggang ni sangat halus. So kita kalau boleh kita nak sesuatu yang memang boleh masuk dalam sampai kita punya sel-sel buah pinggang yang halus tu lah. Okay. So ni special YKS dan YKK ni kalau kita ada masalah buah pinggang memang suggested ambil YKK atau YKS terus. Okay. So size molekul. Okay, kalau tengok dari segi size molekul pula macam saya cakap tadi, dia cakap dia halus kan. So bila dia halus, selain dia boleh tembus membran sel dekat buah pinggang kita dengan mudah, dia boleh juga tembus kita punya saluran darah dekat otak. So kat otak kita ni ada, dipanggil BBB, blood brain barrier ni. Okay, so bila dia boleh tembus kat situ, dia akan efek juga kesihatan sistem saraf pusat secara tak langsung lah. So selain buah pinggang, dia akan boleh juga tembus dekat kita punya dekat saluran darah dalam otak kita. Okay. So selain YKS dan YKK ni, YKC pun boleh juga untuk tembus BBB ni. Tapi yang untuk yang asid lucidinik tadi, memang khusus ada kepekatan yang tinggi dalam kita punya YKK dan YKS saja. Okay. Macam pula. Okay. So ni contoh kita tengok kita punya, sebentar ya. Slide hang pula. Salah slide ni. Tak apalah, tengoklah black brain barrier dulu. Okay, ni kita punya saluran darah dekat otak So nampak tak banyak saluran darah halus ni dekat otak ni. So nampak tak dia perlukan molekul-molekul yang halus untuk tembusi kita punya saluran darah dekat otak. So kalau kita makan YKK, YKS ni, tadi kan cakap dia punya molekul tu cukup halus, cukup kecil So dia boleh tembus kat kita punya otak. So kalau ada apa-apa isu yang berkaitan pening ke atau apa-apa yang berkaitan kita punya sistem saraf kan, Parkinson ke apa kan. So benda ni kita punya untuk YKK ni dia boleh tembus lah. So kalau ada masalah kepala, okay, boleh try YKS. Okay. Saya nak tunjuk ni sebenarnya tadi, atau anatomi buah pinggang. Okay, nampak tak dalam kita buah pinggang ni, dia banyak nampak ni. Nefron ni tadi ayah ada cerita pasal nefron semua tu kan. So kalau tengok ni kita punya buah pinggang ni yang bentuk macam kaca merah ni. Okay, so dalam ni banyak dia punya saluran darah ni memang sangat halus. So nefron ni tadi kat sini lah. Nampak dia kecil je. So kita memang memerlukan, kalau memang dah start rosak, kita memang memerlukan sesuatu yang khusus lah untuk masuk ke dalam ni. Kalau lambat nanti mungkin dia akan merosaklah kesihatan dia. So dekat buah pinggang ni saluran dia sangat halus. Okay, nampaknya dia penuh kat sini. So kat sini dia akan proses, dia ada air kecil. Okay, so ni kita punya buah pinggang lah. Nampak tak? Okay, so ni buah pinggang, ni blood brain barrier. Okay. Okay, so saya share kajian-kajian yang berkenaan dengan YKK dan YKS lah. Yang ni ialah kajian-kajian yang daripada company lah. Okay, so salah satunya ialah kalau kita ada ambil ubat kemo. Okay, yang ni yang
company share ialah penggunaan cisplatin ni, saya tak tahu nak sebut macam mana. Okay, so kalau ambil ubatan kemo ni, sebenarnya kalau kita ambil ubatan yang berpanjangan memang akan efek buah pinggang. Tapi kalau yang kemo ni dia cepat rosak tau buah pinggang kita. So kalau daripada kajian ditunjuk kalau kita ambil kemo dan kita ambil juga YKK ni atau YKS, kita ambil sekali. So buah pinggang tu dia dapat elak daripada rosak. So katakan kita memang perlu ambil kemo, ada kanser kan. So tak ada masalah lah kalau kita ambil yang ni, dia dapat lindungi kita punya buah pinggang daripada rosak. So kanser tu kemo tu boleh uruskan, tapi kita punya organ yang penting means kita ambil sekali YKK, YKS supaya kita punya organ-organ penting tak turut rosak. So kemo tu boleh uruskan benda penyakit kita je lah. So kita punya buah pinggang akan dilindungi. InsyaAllah lah kalau kita amalkan sekali dengan YKK dan YKS ni. Okay, so selain tu kalau kita ada keradangan, ni kan, kalau kita cek air kecil kita ada protein yang tinggi. So sebenarnya dalam air kecil kita tak patut ada protein yang sangat tinggi lah. So kalau ada, dia antara tanda-tanda sama ada penyakit buah pinggang yang serius seperti CKD ke ataupun ada keradangan. So kalau kita ambil dengan YKK atau YKS ni, dia boleh meredakan radang dalam buah pinggang kita dan juga dia menurunkan bacaan protein dalam kita punya air kecil. Okay, so selain tu bila dia dah kurangkan radang dalam buah pinggang, sekaligus dia akan menyelesaikan juga apa-apa radang yang dalam kita punya saluran-saluran air kecil. So kalau ada apa-apa infection dekat kita punya saluran air kecil, makan YKS, dia akan uruskan sekali lah. So bukan saja buah pinggang, dia akan uruskan sekali apa-apa saluran yang berhampiran dengan kita punya saluran kencing tu. Okay, pundi kencing. Okay, dan selain tu, kalau kita ada kecil manis. Kalau ada kecil manis atau darah tinggi pun boleh merosakkan buah pinggang. Kalau biasa kita dengar orang yang lama ada masalah kecil manis ni, lama-lama buah pinggang dia pun rosak kan. So kalau kita amal YKK atau YKS ni, InsyaAllah dia boleh jaga. Macam tadi dia jaga daripada toksin kalau kita makan ubatan kan atau kita ambil rawatan kemo. So kalau kita ambil YKK, YKS ni, dia boleh lindungi kita punya buah pinggang daripada rosak. Kalau kita ada masalah kecil manis atau darah tinggi. So kita makan tu dia akan bagi protection lah pada kita punya buah pinggang. Okay, selain tu kalau kita ada masalah autoimmune juga, so YKK dan YKS juga dia samalah, dia akan bagi perlindungan ekstra kepada buah pinggang kita supaya tidak rosak. Okay. So selain tu juga dia akan bantu kita punya buah pinggang menyingkir toksin dengan lebih berkesan dan juga dia bermanfaat untuk organ-organ penting seperti sistem saraf pusat, jantung, pernafasan, hati dan kulit. Okay, so selain buah pinggang tadi, sebenarnya YKK dan YKS ni juga bagus untuk kita punya organ-organ yang penting lah macam ni. Kita punya sistem saraf pusat, kita punya jantung, paru-paru, hati dengan kulit. Okay, so bila dia efek pada kita punya organ-organ yang penting yang lain ni, so secara tak langsung dia boleh meredakan jangkitan pada paru-paru jika ada. Okay, lepas tu dia memperbaiki fibrosis hati, bermanfaat untuk masalah fatty liver dan juga meredakan IBS. So IBS ni ialah macam masalah pembuangan lah didik usus. Difokus kat usus kita, kadang-kadang ada banyak angin, sebu ke apa kan. So kalau ada masalah usus yang kronik, YKK dan YKS ni secara tak langsung dia boleh bantu juga sebab dia fokus pada kita punya organ penting termasuk usus besar kita dan juga kulit. Okay. Okay. So yang selalu yang kita sebut-sebut dalam kita punya list ni ada tritipenoids. So tritipenoids ni apa kerja dia ialah dia bekerja seperti steroid. So kalau tahu siapa tahu yang steroid ni biasa kadang orang ambil untuk radang, untuk arthritis, untuk masalah-masalah yang sendi-sendi kan. So ambil linzi ni sama je macam ambil steroid ni, tapi kelebihan dia tak ada kesan sampingan. So kita ambil dia, efek dia sama macam kita pergi ambil ubatan yang untuk redakan radang, untuk hilangkan sakit tapi tak ada side effect. So kita boleh ambil tu dia selamat lah. So kita punya liver elok, kita punya kidneys pun tak
tak terbeban. Lepas tu kita insyaAllah lebih sihat dari segi yang orang kata lebih alami lah. Dia bukan sekadar menghilangkan sakit, dia memang memulihkan dan offer protection. So kita punya organ-organ insyaAllah makin lama makin cantik lah. Jadi kita makin, orang kata makin menua tu, kalau kita amal produk ni makin menua tu maksudnya dalaman kita makin muda. So bukan dia makin merosot, dia makin muda. So kalau kita ada isu apa ni, isu apa dia awet muda lah, kita tak nak lah makin tua makin banyak ubat kan. So kita nak makin tua tu kalau boleh makin sikit ubat. So makin sihat, so makin boleh membuang dengan elok kan. Tak adalah kita nak duduk rumah, dah tua-tua pun duduk rumah, duduk tak buat benda sikit badan kan. Kalau kita nak kekal aktif kan. So bolehlah kita amalkan produk-produk Syamhu. Okay. So dia punya fungsi ni insyaAllah macam tu. Macam kita ambil ubatan doktor untuk tahan sakit, untuk kurangkan radang tapi tanpa kesan sampingan. Okay, itu yang point yang kalau kita amal Lingzi ni, dia bukan macam ubat. Dia kesan dia tu macam ubat yang kita nak hilangkan simptom kan. Tapi dia hilangkan simptom tu sebab dia dah secara tak langsung sebenarnya dia reverse. Macam tadi Ayah share pasal reverse chart tu kan. So dia bukan setakat hilangkan simptom, dia memang dia reverse balik badan kita sihat balik dan kita memang rasa sihat betul lah. Bukan sihat yang buat-buat atau kena makan ubat sampai sepanjang hayat. Okay, so tu je lah saya punya sesi malam ni. Terima kasih. Ada persoalan tak? Kalau tak ada saya nak pass balik pada MC. Tu MC tolong jawab. Dah ke? Dah pass balik ke belum ni? Ke saya masih pada saya ni? Masih pada awak. Puan Syah, silakan. What is meant by the term equivalent? Silakan. Sebenarnya nak cakap pasal term tu saya tak pastilah. Tapi saya tahu dia lebih spesifik je lah kalau cakap pasal targeted tu. Lebih khusus untuk penyakit-penyakit yang lebih kronik. Nanti kita PM Encik Malik. Ada apa-apa soalan tak daripada orang lain? Macam mana nak? Okay, sebenarnya tentang kita punya dua produk ni, YKK dan YKS ni, saya tak berpeluang lagi nak rasa YKK. YKS Alhamdulillah lah boleh dah rasa sikit-sikit. Untuk pengetahuan harga untuk kita punya YKK dan YKS ni agak tinggi. Kalau kita tengok YKK tu harga dia dalam 2,000 lebih satu kotak. YKS tu 860. Ada 48 biji. So untuk orang yang memang ada masalah buah pinggang, so bagi diorang, alamak mahalnya kan nak beli produk kita ni YKK, YKS memang bagus tapi mahal. So macam mana? Apa yang kita advise ialah kita cuba buat bisnes Syamhu. Kita try apply kita punya plan satu-satu, kita apply kita punya pergerakan 3x7 supaya kita dapat sikit bonus tu untuk kita guna untuk kesihatan kita lah kan kalau kita sakit. Okay. Dan satu lagi cara, kalau macam mungkin orang tu terlalu perlukan produk tapi dia tak mampu nak beli satu kotak ke kan ataupun satu botol, boleh, kita boleh jual loose lah. Contohnya macam nak beli sikit-sikit kan, macam YKS tu nak beli dalam 3 biji dulu ke, boleh insyaAllah. Okay, so nanti kita kira dia punya tu, ikut bajet, boleh lah kot. Kalau terlalu perlukan produk. Okay. Untuk testimoni kita ada ke? Encik Fendi? Ada tak Encik Fendi kat sini? Tak ada. Ataupun ada sesiapa tak yang nak kongsikan testimoni tentang produk kita YKK ataupun YKS? Siapa yang dah cuba? Saya dah cuba tapi saya tak ada penyakit buah pinggang. Jadi tak ada feedback. Cuba je.
Betul. Health is an investment, not an expense. Betul. Kalau tak ada testimoni, kita Inilah testimoni Tok Atan tak ada saya nak share. Anak dia. Mana anak dia? Saya tak tahu, saya tak jaga. Puan Nina ada ke? Ada. Oh my god. Ni lah testimoni Tok Atan. Makan ni. Apa testimoni dia? Okay, alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya punya slot kat ujung, tapi dia dah suruh panggil sekarang pula. Okay. Dah ujung lah ni. Okay, testimoni bapak saya. Bapak saya masa lepas bapak saya tak ada masalah buah pinggang. Cuma YKS ni sebenarnya kita bukan guna semata-mata untuk buah pinggang kan. Yang bapak saya yang saya nampak yang sangat-sangat membantu dia punya improvement. Pertama sekali bapak saya susah nak tidur. Bila kita kasih YKS ke nanti dia terus tidur. Dan yang kedua pembuangan. Bapak saya dulu sebelum dia makan YKS, buangan tu agak susah dan keluar najis semua sikit-sikit je. Tapi lepas dia makan YKS, najis dia banyak sangat setiap hari. Dan lepas tu dia ada ketumbuhan dalam dia punya pundi bawah kencing. Pundi kencing. So masa dia makan YKS, ada benda tu macam panjang bertali keluar daripada dia punya kencing tu. Okay, dan selain daripada tu, pasal YKS kan dia menebusi blood-brain barrier kan. Jadi mula bapak saya dulu dia ada stroke belah kiri pasal dia ada ketumbuhan di otak dia sebelah kanan. Selepas dia makan YKS tu, dia punya stroke belah kiri tu terus hilang. Kaki tangan dia semua boleh gerak. Itu dia punya, saya punya testimoni lah. Tampak saya dia bukan buah pinggang tapi dari segi tadi blood-brain barrier. Pasal dia ada pertumbuhan dalam otak. Okay, itu sajalah. Sekarang nak round up. Okay, sekarang saya round up. Okay, mula sekali nama saya Nina Malinda. Untuk mereka yang tak kenal saya lagi, saya dah lama sangat dekat dalam Suang Hawa, tapi saya belum diamond. Tak lama lagi insyaAllah. Jadi sekarang kebetulan pasal Lior cakap pasal buah pinggang dan YKS kan. Kebetulan sekarang, bukan kebetulan, Alhamdulillah sekarang ni memang saya sedang mengikuti rapat perkembangan seorang pesakit CKD stage 5. Dia adalah seorang yang tak berapa tua, about 50 lebih. Dan dia memang ada dialisis CAPD yang satu hari buat kat rumah sendiri dalam 4 kali atau 5 kali kot buat macam tu Jadi bila dia dengar pasal YKS ni sebenarnya memang dia memang berhajat sangat nak makan YKS tapi dia belum lagi berkemampuan sebab benda ni semua mahal kan. Jadi saya sekarang tengah follow up dengan dia. Mula sekali dia makan dulu, dia start dengan kopi saja. Saya start dengan mula baru lagi sebulan ke 2 bulan tu. Jadi sebenarnya kalau nak start kopi, actually dia terlalu sikit kan untuk orang yang dah CKD stage 5. Tapi itu je kemampuan dia, jadi dia start dengan kopi. Dia mula-mula minum kopi dulu, dia rasa badan dia lebih cergas. Okay. Dan lepas tu dia add on lactoberry. Dia sudah makan lactoberry kan. Okay, salah satu daripada masalah orang-orang yang melalui dialisis ataupun orang-orang yang ada kidney problem, dia mengalami kegatalan yang amat sangat seluruh badan. Malam-malam pun susah nak tidur. Jadi macam tebal, kulit dia tebal, gatal dekat semua, rambut semua gugur, semua gatal. Dan lama dah dia tak boleh tidur pasal kegatalan tu. Mungkin juga pasal dialisis. Dia kata pasal kebanyakan dialisis patient memang ada gatal-gatal tu disebabkan dialisis. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya bila kidney kita rosak, kidney kita kan tak boleh filter toksin kan. So toksin tu keluar daripada kulit kita. So either way memang dia memang gatal sangat lah. Susah nak tidur, memang kadang-kadang dia suffer. Jadi sebelum tu, perasan tak? Dulu-dulu zaman dulu kita pusat dialisis tak banyak kan? Tapi sekarang kita tengok everywhere ada pusat dialisis. Di situlah menunjukkan betapa ramai orang sekarang mengalami sakit buah pinggang.
tadi siapa tadi kata? Siapa? Ayah ke mention tadi? Penyakit buah pinggang sekarang dah dia punya age group dah jadi semakin rendah. Sepatutnya kalau dulu orang tua, tapi sekarang dah makin ramai. Okey, mengikut statistik dunia, 1 daripada 10 kematian awal, 1 daripada 10 kematian awal, maknanya kematian tu awal lah, belum tak mati kan, belum tak adalah disebabkan oleh penyakit buah pinggang. Dan juga kalau kita tengok statistik Malaysia, kadar kelaziman penyakit buah pinggang pada tahun 2011 ialah 9.07%. Lepas tu pada 2018 iaitu 7 tahun kemudian dah menjadi 15.48%. Memula 9.07% kan tahun 2011. Lepas tahun 2018 dah jadi 15.48%. Lepas tu baru ni KJ kata, kenal tak KJ? Tukang baik kita kan? Okay, KJ cakap 40,000 pesakit kidney di Malaysia. Sekarang ada 40,000 pesakit kidney Malaysia dengan setiap tahun ada new cases yang diagnose setiap tahun 8,000. Jadi dia orang expect trend tu nanti makin naik sampai besok pada tahun 2040 kita akan ada 106,000 pesakit kidney. Dan dia punya age ialah semua kebanyakan bawah daripada 45 tahun. So kita ni yang tahu dan tak nak melalui dialisis dan seterusnya, jaga gaya hidup, amalkan produk dan seterusnya. Jadi sekarang kan kita tengok orang tu dialisis, kita selama-lama tak kenal siapa personally kan. Kita dah tahu orang tu dialisis, pergi pusat dialisis kalau 1 minggu 3 kali, duduk kat pusat dialisis 2 jam sekali kan. 1 meter kali. Kalau yang kat rumah ni CAPD dia buat 1 hari 4 kali. Duduk situ tau. Dan setiap kali selepas dialisis dia rasa penat, letih, memang tak selesa 1 hari 4 kali. Kalau kita nak jumpa dia tu memang terlalu penat. Bayangkan kalau 1 hari 4 kali, that means kebanyakan masa tu dia penat lah. Kadang-kadang dia tidur daripada pagi sampai malam. Jadi kita orang luar ni tak tahu benda ni semua, apa yang dia mengalami kan. Seorang pesakit dialisis sekarang ni punya harapan ialah mula-mula dia go on dialisis kan. Dialisis tidak menggantikan fungsi kidney sepenuhnya. Kidney ada beratus fungsi. Yang mana Allah cipta kidney tu satu organ, bukan dia punya kerja hanya menapis. Ada banyak lagi dia punya fungsi. Jadi dialisis hanya membuat menapis tadi. Jadi bila orang ambil dialisis sebenarnya dia bukan better pun. Cuma lambat sikit lah dia punya penurunan kidney tu makin lambat sikit. Tapi dia tak comfortable. Dia bukan ambil dialisis tu makin lama dia better tau. Kalau tak dibantu, lama-lama besok dia akan tiba stage nak kidney transplant. Kalau tak buat sesuatu. Kalau kita tak tolong dia untuk merawat dia punya buah pinggang, dia akan jadi worse sampailah tiba tu stage dia kena buat kidney transplant. Dan macam kawan saya ni, dia memang nak buat kidney transplant. Cumanya dalam dunia ni tak ramai orang nak bagi kita buah pinggang dia tau. Ingat senang-senang ke nak bagi buah pinggang. Walaupun keluarga kita ramai, kalau kita besar, ada suami, ada anak pun kadang orang tak nak bagi buah pinggang. Sebab dia nak bagi buah pinggang tu ada risikonya juga. Dia cakap bila dia buat nama dia kasih nama dia, submit dekat waiting list. Queue panjang sangat untuk menerima kidney transplant ni. And then bila orang nak buat kidney transplant, dia penerima dengan pemberi kan. Dia kena 1 tahun kena pantau kesihatan dua-dua, penerima dengan pemberi. Kalau dia okey dua-dua baru boleh. Itu pun ada risiko bila dia ada kidney transplant, because organ kita punya badan, ingat kidney tu benda asing kan. Jadi orang yang menerima kidney ni dia kena makan ubat supaya badan kita tak tolak steroid, tak tolak organ tu sampai mati. Bergantung pada steroid tu yang tidak menolak tu Jadi kadang-kadang dia akan jadi lebih gemuk, lebih tak sihat, tak ada choice. Jadi kalau kita ikutkan alopati punya konsep, orang yang dah CKD ni sebenarnya dah tak ada harapan. Dia punya harapan ialah lepas habis dialisis, kidney transplant. Lepas kidney transplant akan mati macam tu je lah.
Okay. So kebanyakan daripada orang-orang pesakit kini kadang-kadang rasa rendah diri, sedih, tak selesa, gatal. Lepas tu kalau lelaki pun dia kena berhenti kerja. Pasal kalau satu hari kena buat 4 kali dialisis kat rumah, dia orang berhenti kerja. Ataupun even satu hari 3 kali kena pergi pusat dialisis, 4 jam, mana ada kerja nak terima dia kan. So dia orang buatlah kerja-kerja kecil saja. Jadi selain daripada masalah rasa badan tak sihat, rasa rendah diri, rasa self-esteem turun, dia orang juga akan mengalami masalah keuangan pasal dia orang tak ada kerja. Jadi dia orang kaunselor ni kata kalau dia pergi berjumpa community orang dialisis, orang semua cakap pasal tak ada duit. Makcik tu dia nak hantar nak ada dialisis, cakap nanti duit taksi tak ada, duit kereta tak ada, itu semua keuangan. Jadi kan daripada badan dia rasa tak sedap, sampailah keuangan jadi kurang, macam harapan tu jadi semakin tipis. So sebenarnya alhamdulillah, pada pendapat saya lah, alhamdulillah kita sebagai Shanghorean kan, kita dah boleh bagi diorang, kita dah boleh bagi diorang sedikit harapan. Pasal tadi saya kata, sorry ni ada orang bisik kat sini. Tadi saya kata kalau ikut alopati, buah pinggang tu makin lama makin susah, makin teruk. Habis dia punya pendirian pun emosi semua tu kan. Tapi di dalam kita, dia sedap, dia makan yang sikit tadi sebab kopi, lepas strawberry, dia masuk jahu, dia ikut, saya suruh improve sikit mengikut kemampuan. Jahu lingzi, protein, pollen, dia dah rasa, dia cakap dalam jangka masa yang tak panjang ni pun 10 lebih kan. Dia rasa gatal, dia dah kurang, dia rasa dulu kalau dia solat, dia punya lutut ketat tak boleh lipat. Sekarang dia kata dia solat dia boleh better, bukan 100% lah, better. Gatal-gatal tu pun dah kurang, tapi kurang tu kejap timbul, kejap ada, kejap timbul. Jadi pasal apa kita belajar kan, dos tak cukup dan produk pun tak cukup hebat. Of course lah, kalau boleh kita nak suggest kat dia YKK dengan YKS. YKK dah 2,150. Even YKS tadi yang murah sikit pun 860 kan. Dia pada dia waktu sekarang, untuk sekarang ni memang dia tak boleh. Tetapi kita boleh bantu tau. So bila kita jumpa orang macam ni, kita kasih counselling dengan dia, kita cakap yang at least kita boleh introduce kat dia coffee plan 111 dan dia boleh bina dia punya income dekat situ. Alhamdulillah, rupanya walaupun some people dia sakit tu agak teruk, tapi dia ada semangat untuk cuba. So kita bila jumpa orang, kita kena ceritalah. So dia kata kalau dia pergi jumpa dengan dia punya community dialisis tu, semua macam dah tak tahu nak apa nak buat. Pasal tak ada kerja boleh buat, duit tak ada kan semua kan. Jadi saya cakap dengan dia, sekurang-kurangnya kalau dia cerita dengan dia orang macam tu, at least dia punya income pun boleh naik dan dia boleh sampai insyaAllah kalau sempat mampu akan cuba yang lain. So dia punya keyakinan dekat produk kita memang sangat yakin. Even dengan kopi, dengan jauh lingzi ni pun dia dah nampak improvement walaupun sedikit. So alhamdulillah tadi kan Aisyah cakap kalau kita pakai yang tadi macam doktor-doktor biasa, kalau YKS, YKK tu macam doktor pakar kan. Jadi kita kena beritahu diorang. Jangan diorang ingat, okey aku dah CKD stage 5, inilah dia, aku dah tak ada harapan lagi. Macam tu pun sendiri emosi dah bad. Diorang ni not only dia punya badan dia tak selesa, dia punya otak pun rasa down, and then family harmony pun affected. Jadi sekarang alhamdulillah kita ada a big mission. Kita punya tugas ialah bila dah nampak orang-orang yang rasa macam dah putus harapan. Sebenarnya bukan nak janji apa-apa. Kita tak janji kan. Tapi kan kita dah belajar yang semua penyakit ada ubatnya. Berbanding kalau di dalam alopati, semua penyakit itulah dia kan. Bergantunglah kepada tu selama-lamanya. So saya punya nak cerita ni lah, saya rasa menjadi kita punya tanggungjawab untuk approach pesakit-pesakit CKD stage 5 dan juga pesakit-pesakit lain yang kronik dan bagi diorang cerita dekat diorang pasal benda ni, pasal kita punya produk dan pasal macam mana kita boleh mendapat sedikit keuangan untuk hidup yang lebih sedikit selesa. Walaupun katakan dia tak cure 100%, at least dia cakap tadi solat, dia punya lutut tak ketat sangat. Kulit dia dah kurang sedikit, dia kekurang tapi kurang sikit gatal. Jadi malam dia dapat tidur lebih sikit daripada biasa. Jadi bila dia bangun tu dia rasa dulu dia kata rasa bangun rasa macam down, rasa macam tak ada harapan, rasa sedih. Sekarang dia rasa macam boleh cuba benda ni.
Jadi kita buat macam tu pun insya-Allah kan. Semoga Allah memudahkan kita dan Allah memudahkan dia untuk achieve lah apa-apa yang dia boleh achieve di sini. Okay. Ada soalan tak? Saya nak cerita lagi satu case ni tak? Okay, Miss. Ya? Malik ni banyak Malik ni komen. Banyak komen sikit, tak apa. Dia Share testimoni sikit. Nak tengok video ni tak? Ada video yang darah Tok Atan keluar tu. Tunjuk tadi bapak saya yang keluar apa tadi selepas makan YKS kan. Apa dia keluar dalam dia punya tip kencing. Tunjuk Boleh video. screen sharing tak? Macam mana? Apa tu? Dengar Sekejap. tak? Dengar suara tak? Semua dah try. You dengar suara Tok Atan tak? Alah kecilnya. Nampak tak? Tadi. Nampak tu keluar dalam tiup kencing bapak saya selepas dia makan YKS. Bapak saya ada ketumbuhan dalam dia punya pundi kencing. Jadi itulah dia yang keluar. Nampak tak? Subhanallah kan? وهو يتحرك يتحرك Dia bergerak. هذا Dia gerak, dia moving keluar. down Itu suara siapa? Background. Ada suara pengacara. يتحرك Pengacara ada. Nampak ke? Nampak ya semua? Semua nampak ya? Macam mana tu keluar dari bapak saya setelah makan YKS. Dan lepas tu dia punya stroke semua hilang. Is that the growth? Dia So Ada efek lain kan YKS ni boleh tidur sebelum tu tak boleh tidur kan. Sebelum tu tidur susah ni kalau kita dia mengamuk-ngamuk dia tu kita kasih YKS terus tidur. Macam buat tidur selamat lah. Sebab doktor suruh kasih dia morfin. Kalau mengamuk kasih morfin untuk tidur. Tapi morfin tak elok kan. Kita kasih YKS dia tidur, kira dia mimpi yang indah-indah. Okey. Bagi baby boleh ke baby tidur? Boleh lah sebenarnya. Kita boleh kasihkan semua kan. Okey, Aisyah. Dah. Okey, saya nak kasih lagi. Saya nak cerita lagi satu benda yang saya berjumpa baru ni. Okey, kejap melas ya. Okey, masa saya pergi visit orang CKD ni, pasal kita sekarang tengah sibuk cerita pasal semua tengah depression, semua orang tengah ni mental problem kan. Kenapa semua orang? Kebanyakan orang Johor tak lah. Johor semua happy. Okey, Johor tak ada. Kat luar sana ramai orang ada masalah depression, masalah macam. So dia ni kenalkan saya, bukan saja anak dia 22 years old, anak CKD 22 years old. Dia ada kawan kita sama 22 years old, muda kan. Dia ada 3 penyakit mental disorder. Okey. Pertama sekali dia ada skizo. Hello? Jam, hilang. Tak ingatlah cerita dia ni. Ayah tahu cerita dia? Pernah dengar kot. Sekejap tunggu. Pasangan dia tak tolong lah. Ni anak siapa tadi ni? Sekejap We'll be right back. Apa iklan ni? Suspend pula macam ni. Ada pesanan-pesanan penaja ke sementara menunggu? Jadi. Hello? Assalamualaikum. Okay, dengar. Sorry. Tadi terputus. Okey, saya cerita tadi kan, saya jumpa budak perempuan ni 22 tahun umur dia pun baru kahwin, beberapa tahun, 2 tahun kot kahwin. Lepas tu dia ada 3 mental disorder. Sekarang mental disorder sangat common dalam zaman kita ni sekarang kan. Bukan yang muda je tau, orang tua pun ada. Bukan orang miskin tau, orang kaya pun ada. Budak perempuan ni sebenarnya datang dari keluarga yang kaya.
Okey, sekarang nanti soal dia ni bukan soal duit ke apa, soal kita punya lifestyle sekarang yang macam-macam mencabar kat kita sekarang ni. So budak perempuan ni dia ada 3, skizo, split personality dengan lagi satu dia saya tak tahu, saya lupa bipolar ke apa. Tapi dia kan sekarang bila kita pergi berubat hospital, saya bukan nak kutuk hospital sangat, tapi saya nak galakkan semua orang ambil solution yang betul. Bila kita pergi hospital, dia orang akan kasih anti-depression atau ubat penenang ataupun ubat tidur dan seterusnya kan. Ubat-ubat ni semua adalah memang tak elok untuk kita punya buah pinggang, untuk kita punya hati dan untuk badan kita semua. Dia ada side effect dia semua memang tak elok. Tapi orang yang sebenarnya mental disorder mungkin semudah berkait dengan perut kotor je. Kalau orang tahu, orang tak tahu kan? Jadi kita kena beritahu. Dan yang ni, perempuan ni, dia kan dia baru kahwin. Jadi bila dia makan ubat yang banyak tu, saya pun cakap lah, saya tanya, jadi maknanya kalau kita makan ubat macam tu, doktor akan cakap dengan kita tak boleh get pregnant dulu. Betul? So macam orang bipolar, kalau dah makan lithium, doktor akan kata tak boleh get pregnant dulu. Sebab nanti ada side effect on the baby. Saya makan 3 ubat ni, betul lah doktor tak kasi get pregnant dulu. Tapi yang memeranjatkan saya, yang menyedihkan saya juga, macam mana tahu doktor tak kasi dia beranak? Siapa boleh teka? Apa doktor suruh buat untuk tak beranak? Cepatlah teka korang. Rahim. Ha? Buang rahim. Tak boleh beranak sampai bila tu. Rahim tak boleh buta, tak baik doktor tu. Tak, dia suruh anak dia dulu sampai 3 tahun. Suruh apa? Punya what do you call that? Peranak tu lah ikat supaya dia tak Oh, ikat. fallopian tube for 3 years. Apa? Fallopian tube? Ha? Ikat fallopian tube? Ya. Okay, boleh tak bayangkan? Maknanya daripada mula-mula itulah Bernard Jensen kata jangan buat meeting yang abrasive, jangan buat invasive, jangan buat toxic pasal nanti melawan kita badan kita. Bukan badan kita jadi lagi baik, badan kita jadi lagi teruk kan. Jadi daripada mula-mula tu dia kasih anti-depressant, tranquilizer, sleeping pill tu semua kita dah invade kita punya badan. Jelas sangatlah suara Puan Nina. Mu tak dengar? Dia macam berdengung, bergema. Dengar? Aku duduk kat tepi tingkap sikit. Tak. Dia berdengung. Dua habis tutup dia punya bila. Oh, ada banyak suara buka eh? Oh, yang lain semua off suara. Malam semua off. Ada ramai sangat dekat sini dengan Johor. Dah. Okey. Dengar tak? Tak. Dengar saya? Tak dengar. Tak payahlah. Hello, you all dengar tak? Dia ada gangguan. Ada gangguan gema Okey, tutup, you all tutup. Okey, itu. Okey. Dah. Dah? Cuba cakap. Pedas. Dengar tak? Tak nak tutup lah, dah okey lah. Try this one. Try this one. Okey, sekejap saya try kat suami sebentar. Okey, sekarang. Okey. Sekarang dengar. Dah. Tak dengar. Masya Allah. Tak dengar dia. Aduh. Dengar tapi kamera you tu tengah balik. Dah. Tutup lah tak dengar saya kan. Tapi sayang tu cerita ni sedap. Dengar tak? Dengar? Sekarang dengar. Aisyah dah Aisyah. Okeylah MC. Since you tak dengar, you tutup lah. Ni kali dah. Tak, sekarang dengar. Kalau you tutup kamera mungkin clear. So, sama cerita you. Apa Ina? You sambunglah cerita sebab sekarang ni dah clear dah you punya suara. Dengar. Okay. Kita tadi that girl. Budak tu tadi kan? Yang tadi kan belajar dekat Bernard Jensen, kita jangan guna anything yang
invasif apa tu yang mengganggu punya cedera badan kan. So bila budak ni dah ada 3 mental disorders tadi, dah lah ubat-ubat yang dikasih tu antidepressant, tranquilizers, ubat tidur, semua tu pun dah makin kacau lagi budak tu sebenarnya kan. Dia memang selalu ada otak dia selalu fikir pasal nak bunuh diri sebenarnya budak ni. Kesian dia baru kahwin 3 tahun, beberapa tahun. Jadi sekarang doktor pun tak kasih dia beranak untuk 3 tahun yang pertama. Imagine umur 22 tahun, kenikat lagi dia punya peranakan tu, lagi kacau lagi sebenarnya dia punya fikrah. Betul tak? So sebenarnya saya takut, ditakutilah sebenarnya benda tu makin kita lawan fikrah entah habis 3 tahun dengan buah pinggang, dengan liver semua macam-macam, dengan hormon semua jadi. Sebab itu pada saya sangat-sangat penting untuk kita mengambil berat keadaan keliling kita, peka kepada kita punya orang-orang keliling kita dan cerita dengan diorang sebenarnya apa kesihatan yang sebenar, apa dia punya penyakit dan macam mana penyelesaian yang sebaik-baiknya. Sebab ramai orang ingat di luar tak ada harapan lain selain daripada makan ubat untuk suppress simptom. Okey? Itulah sajalah saya nak sampaikan tu lah sebenarnya. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, thank you so much. Salam. Jamina. Ya. Thank you so much. Welcome. I tak dengar you all sebenarnya, sorry. Aunty Liza nak cakap apa-apa tak? Sebab kita special lah hari ni, tiba-tiba Aunty Liza pun join dekat kita punya meeting. Silakan Aunty. Hi lady. Assalamualaikum. Salam. Great session tonight. Fantastic. You all punya materials, you all punya keyakinan in presenting and all that. Semua bakal diamond dan ni insyaAllah. Amin. Yeah. Okay. Kita tugas kita dalam Syongho, kita bukan menjual ya. What we do is we create the need. Kita cipta keperluan. Kita cipta keperluan dan biasanya apa bila kalau kita guna Dr. Bernard Johnson punya chart tu, kita akan nampakkan kepada orang bahawa nobody gets healthier as they grow older, right? Jadi maksudnya kalau the earlier they do something about their body, buat cleansing, normalizing and all that, the better it is. So alhamdulillah ya, kita dah ada YK1, YK2 dan kita ada targeted Ganoderma. Jadi isu yang kedua ialah kecukupan. Right or not? Cukup ke tak? Cukup ke tak bajet nak makan produk? So health is not a luxury. Kesihatan bukan satu kemewahan. Kesihatan adalah satu keperluan. Right? So we are in a mission, we have the vision to take care of our family, our loved ones. Mudah-mudahan bila kita dah tak ada besok, orang ingat kita for many years to come. Nak tak macam tu? Nak kan? So we must be very serious kita buat Syongho ni. Jangan hanya ambil ringan-ringan aja buat Syongho ni. Jangan hanya buat kopi main-main aja, jangan. Okay, can you imagine macam mana you can hadir dalam kehidupan orang lain dan nama you akan disebut-sebut for many generations. Okay, that is our dream, that is our desire, and Syongho is the platform for us to achieve that. So berbesar hati, that is something that you all can achieve. Dalam kata orang tu mencari penyelesaian kepada masalah kesihatan sendiri. At the same time, pay it forward. Pay it forward by helping others. It doesn't have to be that difficult, right? I wish you all the very best. Nina, you got a very good team. Okay, just go super turbo punya kata orang tu activities buat. Okay, I look forward for you all to turn Nina to become a diamond, and then yang lain jadi special, senior. InsyaAllah. Wish you all the best and wish you all the best. Yang lain-lain pun. Everybody has a potential. InsyaAllah. So, Assalamualaikum.
InsyaAllah. Assalamualaikum. So, thank you so much Aunty Liza kita punya ini sudi berkongsi sedikit sebanyak kata-kata semangat lah untuk kita semua So insyaAllah saya harap pada semua yang hadir pada kita punya online sharing malam ini dapat sesuatu dan bila kita dapat tu pastikan kita kongsi dengan orang. Apa yang kita dapat kita kongsi dengan orang supaya kita punya ilmu tu apa yang kita dapat tu lebih bermanfaat insyaAllah. Okay so itu saja daripada kita orang. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okay, tak payah ambil Ada gambar. nak tanya. Ada Encik Nordin nak tanya apa-apa ke tu Encik Nordin? Boleh ambil gambar. Ambil gambar. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya ke? Okey, sekejap. Okey, dah siap dah ambil gambar. Okay. Dah keluar. Tak ada apa-apa. Thank you so much Aunty Liza for joining our session malam ni. Okay, InsyaAllah kita jumpa next session, okay? InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih semua.